Jadi kita ni sama-sama ke arah untuk melengkapkan apa dia yang tiga tu. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Islam, a'malu jawarih, amalan luaran anggota kita. Kita mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu hukum hakam yang kita buat taat jenis luaran. Begitu juga muamalat, munakahat, jinayat, itu taat luaran. A'malu jawarih, amalan dengan anggota luar. Adapun iman, a'malul qulub, amalan hati. Apa dia iman? Wa fussiral iman bitasdiq, dihuraikan akan makna iman dengan tasdiq, terima, yakin dalam hati. Kemudian pada malam ni kita masuk bahagian yang ketiga, iaitu ihsan. Iaitu ihsan. Erti ihsan ialah ihsan ibarat, yakni percakapan. Kalau orang tanya apa itu ihsan, maka ibarat ihsan itu kita terangkan percakapan, kita terangkan ihsan itu ialah daripada mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada taat zahir ataupun taat batin, dan menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah taala, sama ada maksiat zahir kita jauhi ataupun kemaksiatan batin, semata-mata kerana mengikut perintah Allah taala. Ini namanya ihsan. Apa? Buat taat kerana Allah taala, tinggal kemaksiatan kerana Allah taala, maka itu dinamakan ihsan. Jadi ihsan ni terbahagi kepada beberapa martabat. Ada yang tinggi, ada yang pertengahan, dan ada yang rendah. Maka buat taat kerana Allah, tinggal kemaksiatan kerana Allah, itulah yang dinamakan ihsan, ataupun orang nama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, Allah Ta'ala sebut tidak diperintah beribadah melainkan ikhlas di dalam agamanya. Maknanya kita buat sesuatu perintah kena ikhlas. Apa dia ikhlas? Kosongkan hati kita selain daripada Allah, semata-mata kerana Allah sahaja, hak lain tak. Ni kena usaha. Kalau tak buat macam ni berdosa. Tuhan suruh kita ni ikhlas, buat taat kerana dia, tinggal kemaksiatan kerana dia. Yang kita kata wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya kalau kita ada iman, kemudian kita taat dalam ibadat, tetapi tak ada ihsan, amal ibadah sah, pahala tak dapat. Sembahyang sah, ibadah sah, tapi pahala tak leh. Pasal apa? Kerana kita campur hati kita dengan selain daripada Allah Ta'ala. Kerana kita campur selain daripada Allah. Pasal apa? Riak, tunjuk kat orang, ujub, asal kita bagus, na'udzubillah. Itu semua tak boleh. Maka wajib kita ni kena jaga hati kita dengan sifat ihsan. Apa dia ihsan? Buat perintah Allah kerana Allah Ta'ala semata-mata, tinggal kemaksiatan kerana Allah, itu namanya ihsan. Maka dia ada beberapa martabat. Hak ni martabat bawah sekali. Macam mana? Berserta. Ada serta ni, tu dia turun pangkat. Hak tadi tinggi dah, taat kerana Allah, tinggal kemaksiatan kerana Allah, tinggi dah. Tetapi dia ada khosak lain. Dia berserta tujuan lain, hati dia tu berserta dengan khosak, dia tuju hati, atau cenderung untuk mendapat pahala, balasan baik daripada Allah Ta'ala di akhirat, dan untuk melepaskan azab di akhirat, maka jatuh martabatnya menjadi rendah. Ini ihsan nombor 3.
Ni hak kita dok buat lah. Pasal apa ibadat? Nak pahala. Pasal apa? Nak syurga, tak mau neraka, tak mau dosa, tak mau neraka. Pasal apa semayang? Nak pahala, nak syurga, takut dosa, takut neraka. Maka elok, bukan tak elok, tetapi martabatnya rendah. Rendah. Apabila martabat rendah, iman kita tu nipis, kurang. Apabila kurang, tu ibadat kita ni jadi berat. Macam mana kata berat? Buat kerja, bang maghrib. Oh, maghrib dah weh. Mati lu. Ambil semayang, semayang. Habis bagi salam. Lega. Pasal apa? Lepas dah. Rasa berat. Kalau buat tu rasa lepas. Dah buat tu rasa lega. Beratlah. Kita rasa berat hati kita. Terpaksa, orang panggil terpaksa. Kalau tak semayang berdosa. Kalau semayang lepas. Kalau tak semayang berdosa. Kalau semayang lepas tanggungjawab. Maka kita ni seolah-olah sentiasa di dalam tekanan. Dan ibadah kita tu kita merasa berat. Ni hak pangkat kita. Kita kena naik lagi. Supaya rohani kita jadi lebih matang. Rohani kita lebih naik tinggi. Iman kita makin bertambah. Ihsan kita makin baik. Jadi hak pangkat pertama ni supaya budak-budak ibadat. Ayah kata semayang. Kalau semayang ayah beli sekelak kat cik. Kalau tak semayang ayah tak beli. Dia pun gagah semayang. Budak-budak 5 tahun, 4 tahun gagah semayang sebab nak celak. Kita pun gagah semayang. Pasal apa? Takut neraka, nak syurga. Jadi kerohanian tu kurang lagi. Dia kena naik lagi. Kita tengok. Ni hak yang nak main ni maqam pertengahan atau mengerja taat. Dan menjauhi kemaksiatan. Yang tersebut semata-mata mengikut perintah Allah Ta'ala. Tapi elok dah tu, tinggi dah tu. Tetapi dia ada, ni namanya ihsan dah. Tetapi ada niat khosat sikit, tuju hati sikit kuat lain. Dengan khosat dan cenderung, yakni cenderung hati untuk dapat berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Pasal apa ibadat nak Allah kasih elok, bukan tak baik, baik dah. Tapi kurang lagi kedudukan makam kerohanian itu baru pertengahan. Pasal apa taat? Kerana menjunjung perintah Tuhan. Lagi sebab nak Allah Ta'ala kasih kepada kita, nak Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kita nak menaikkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni jadi ihsan pertengahan. Ihsan bagi orang yang pertengahan. Hak tadi maqam awam. Acik tanya kalau orang awam, sebab apa semayang? Nak pahala, nak syurga, takut neraka, tak mau dosa, takut neraka. Itu ihsan yang kelas yang ketiga. Kemudian orang itu mendalami ilmu kerohanian. Dia baru belajar ilmu tasawuf. Maka dia diceritakan kelebihan. Maka dia tu ikhlaskan niat dia beribadah kerana Allah Ta'ala. Kemudian di samping tu dia nak mengejar ataupun nak ligan kedudukan, nak dapat maqam-maqam yang tertentu. Dia nak jadi kekasih Allah, dia pulun ibadah kerana nak Allah sayang, nak mendampingkan diri kepada Allah, nak kedudukan tu lebih tinggi daripada yang dulu. Elok bukan tak elok? Elok. Dan cenderung hati untuk berdamping diri dengan Allah ataupun untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Ini ihsan nombor 2, kelas pertengahan. Nanti di maqam murid, orang yang baru nak berjalan.
Macam kita lah, dulu ni kita ibadah pasal apa? Nak pahala, tak mau dosa. Nak syurga, tak mau neraka. Tu dulu awam. Lah dah kita mengaji. Apabila mengaji, kita faham. Kita tak boleh duduk makam dulu. Kita kena naikkan kerohanian kita bagi jadi matang lagi. Pasal apa kita ibadah? Kerana kita ni nak berdamping, taqarrub ila Allah, nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, nak Allah kasih kepada kita. Maka ini kelas pertengahan. Ada hak elok lagi. Hak ni pun tak apa dah, tapi ada hak elok lagi. Ada ihsan yang tinggi lagi. Hak ni baru kita berjalan menempuhi ilmu kerohanian, maka kita ni akan duduk di makam yang kedua. Habis tu. Macam mana contoh? Macam ni. Ada pak tu ada dua anak. Dua-dua dia sayang anak. Anak yang pertama khidmat. Anak yang kedua pun khidmat kat ayah. Tolong ayah. Tapi anak yang pertama ni dia letak syarat sikit. Dia kata, ayah, saya ni khidmat sehabis lah, habis-habis untuk ayah. Tapi kena fikirlah sama, bulan-bulan bagilah 1,000 ke 2,000 ke. Anak yang kedua senyap, tak minta apa. Hak mana kita lebih kasih? Tentu hak kedua. Ya. Tentu hak kedua. Maknanya makam kedua ni tinggi dah. Tetapi dia jadi tengah sebab bercampur lagi dengan kehendak hawa kita. Bercampur lagi, masih bercampur lagi dengan keinginan kita. Pasal apa? Nak Allah kasih, nak martabat kita tinggi, nak kita ni naik makam kepada makam yang lebih tinggi. Elok bukan tak elok, bagus hak ni, tapi masih lagi tangga pertengahan. Atau mengerja dan menjauhi yang tersebut, atau mengerja kerja taat. Hak ni hak yang ketiga, hak yang makam yang tinggi sekali ni. Hak yang kita baca lah ni makam yang tinggi sekali. Alhamdulillah, oleh sebab kita belajar kitab ni, kita tahu oh makam ihsan 3, maka kita ni boleh pintas amal selalu dah. InsyaAllah lagi boleh buat dah. Boleh amal selalu dah, boleh naik dah. Akan kerohanian, kematangan kerohanian kita dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi faham, Allah Taala bagi kita ni dapat beramal. Yang lebih penting Allah Taala istiqamahkan kita, fastaqim kama umirta. Atau mengerja kerja taat. Dan menjauhi kemaksiatan yang tersebut daripada apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Mengikut perintah Allah Ta'ala dengan tidak ada khasat, tak ada cadang apa-apa hati tu, dan cenderung hendak apa-apa hanya semata-mata kerana memandang Allah Ta'ala itu. Maknanya kita ingat Allah Ta'ala itu Tuhan dan dia kita ni hamba. Kita pandang dengan mata hati kita, pasal apa ibadah? Kerana aku ni hamba, Allah itu Tuhan, maka wajib aku mentaati. Maka semata-mata kerana Allah kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah larang. Sebab apa? Kerana kita pandang kita ini hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Kerana memandang, yakni pandang, fikir dengan mata hati. Bukan tengok dah, pandang dengan makna lihat dengan mata hati, fikir dengan mata hati kita. Kerana memandang, yakni kita memikir dengan mata hati, Allah Ta'ala yang maha termulia itu Tuhan, yang menjadikan kita, mentadbir kita, menentu buat sesuatu kepada kita. Dan dia, yakni kita, diri kita ni hamba, yakni hamba Allah Ta'ala. Maka ia, iaitu seseorang itu, junjunglah apa yang Allah Ta'ala perintah. Inilah dikatakan orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar-benar kehambaan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh amal dah ni. Bila? Sat lagi boleh amal dah. Pasal apa sembahyang Isyak, pasal apa belajar? Tak ada niat lain. Semata-mata kerana kita ni menunaikan hak kita sebagai hamba Allah sebagai Tuhan, maka kita wajib taat, wajib patuh. Hak lain kita tak ada niat hati kita. Ini orang arif. Ini orang yang benar-benar siddiqin, yang benar-benar kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya di maqam hub ataupun di maqam mahabbah. Jadi cintalah. Jadi ibadat tak teruklah, jadi ringanlah sebab kita cinta. Hak nombor 1 tadi berat. Pasal apa berat? Dah terpaksa. Berat. Gagah, tak larat gagah ni sembahyang. Pasal apa? Tak mau dosa, nak pahala, tak mau dosa, nak pahala, nak syurga, tak mau neraka. Gagah, berat. Kemudian maqam yang kedua, dia mengejarkan akan darjat, ketinggian, maqam kedudukan. Dia nak Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang, dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ada yang lebih baik, dia taat Allah Ta'ala semata-mata kerana Allah, dia tinggal maksiat kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala, tak ada niat apa-apa dalam hati dia. Apa yang Allah Ta'ala buat dia redha. Apa yang Allah Ta'ala buat dia redha. Sama ada nikmat dia syukur ataupun ujian dia sabar. Maka orang yang arif billah, kenal Allah Ta'ala ini, mereka ini sama ada diberi nikmat ataupun diberi ujian, sama sahaja hati mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada keluh kesah walaupun diuji. Sebab hamba, kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, syukur. Macam kita ni ada tuan, orang belah kita, tuan bagi hadiah, kita syukur. Kalau tuan tak bagi kat kita, kita sengah. Sebab hamba. Begitu juga kalau kita ni benar-benar kehambaan, Allah Ta'ala bagi nikmat, syukur. Allah bagi ujian, terima. Itu betul semua. Maka ibadah kita ni di maqam mahabbah, cinta, hub. Maka semua menjadi ringan. Hatu kita tak belak Imam Syafi'i bulan Ramadan khatam sehari sekali, setengah kata 2 kali, sebulan 60 kali bulan Ramadan. Pasal apa? Kerana mereka asyik dengan ibadah, kerana ibadah mereka dengan cinta tak rasa berat. Tu kita mengaji kitab-kitab orang-orang sufi, mereka berzikir sehari 24,000. Kita 1,000 pun gagah meleleh. Bukan kata 1,300 pun kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak. Pasal apa? Kerana kita ni berat. Adapun mereka kekasih Allah, orang yang arif billah, mereka dibantu oleh Allah, mereka mendapat kelazatan kerana ibadah mereka itu dengan cinta. Tu dia. Tak sama darjat di antara orang arif billah dengan kita, orang yang jauh makrifah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama. Cara dia fikir, cara dia tindak, cara dia buat tak sama dengan kita. Tak sama. Tu cerita-cerita orang dulu-dulu kita tak pelik. Tu hak dulu-dulu. Hak lah ni pun ada, bukan tak ada. Boleh tak kita mendapati awliya di akhir zaman? Boleh. Macam mana? Dengan syarat hati kita tu mestilah kita ni i'tiqad, meyakini adanya awliya di akhir zaman. Apabila kita i'tiqad ada,
Kemudian kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan menunjuk lorong kepada kita. Allah Taala akan bagi jalan kepada kita, boleh jumpa. Itu kita duk cerita orang dulu. Seperti mana Tarikat Ahmadiyah yang diasas oleh Syekh Ahmad Idrisiyah. Ibadat dia hebat. Kalau zaman lah ni pakai tak boleh buat. Tak boleh buat. Anak murid dia sebut Allah Ta'ala memakaikan pakaian kepada Imam Ahmad Idris dengan pakaian kekuatan para malaikat, kerana kuat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita mengaji dalam kitab tasawuf, macam tu depa buat. La payah. Kadang-kadang baca saja ya. Syekh Ahmad Idris Idrisiyah yang mengasas kitab yang mengasas Tariqah Ahmadiyah. Macam mana ibadat dia? Ibadat dia daripada awal subuh sampai nak keluar matahari. Apabila masuk subuh dia sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat dia sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh tu daripada awal waktu bagi salam tu sampai-sampai matahari nak naik baru bagi salam. Tu zaman dulu kita duk cerita, ni zaman lah ni pun ada di mana, di Madinah. Seorang ulama yang bernama Habib Zain bin Semit. Dia orang Yaman. Tapi dia duduk di Madinah Al-Munawwarah, dia tak mau keluar walaupun kena bayar. Tiap-tiap tahun bayaran yang tinggi, dia tetap duduk. Masa mengaji dia makan buah apple sebiji sehari, sehari sebiji apple, sehari sebiji. Badan dia kurus macam papan. Selalu saya dengan ustaz ni kurus, dia kurus lagi. Habib Zain. Nah. Kemudian depa ni bab dunia tak ada lah hati depa. Kalau anak murid mai dia bagi semua. Apa yang ada dia hadiah, dia sedekah. Ada baju dia bagi, kalau tak ada dia bagi makanan, dia bagi duit, kitab-kitab dia hadiah. Tu. Kerana apa? Makrifah mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata hati mereka yakin kepada Allah sebenar-benar keyakinan. Yakin. Itu dia punya ibadah kuat. Guru Habib Zain ni almarhum Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dia pergi Mekah jalan kaki. Zaman dulu bukan ada kapal terbang macam kita ni. Daripada Yaman nak pergi ke Mekah tu berjalan kaki, berhenti semayang dan tidur di satu masjid. Tiba-tiba dia ni dalam musafir, dia tahajud tak tinggal. Anak-anak murid dia kata kami tak larat ikut Habib Muhammad. Sedangkan musafir hak wajib pun kita boleh diruksahkan kepada kita. Tapi dia tak mau. Pasal apa? Dia kata lebih lagi kita ni nak pergi ke haji, lebih lagi kita tingkatkan amalan kita. Tiba-tiba dia ada buat amal, anak-anak murid dia pergi ambil lilin cucuk. Apabila cucuk, esok ni dia kata kita tak boleh jalan lagi. Depa duk haru lah. Orang nak pergi jalan cepat tu, nak pergi ke Mekah, jauh lagi. Yang dia nak tunggu ramai, kalau nak tunggu ramai nunggulah dekat-dekat nak Zuhur sat lagi baru ramai. Dia kata kok mana pun tak boleh, sebab kita guna hak daripada hak wakaf orang. Lepas tu anak murid dia tu tak apalah, nanti kita pergi dulu balik kita singgah. Dia kata hang yakin ke hang akan hidup, hang tak mati? Tu wara'. Al-wara'u tarku syubhah. Wara' itu meninggalkan perkara syubhah. Kemudian dipaguna 4-5 batang ayah, dia suruh pergi beli berkotak-kotak, ganti balik. Dah nak tunggu orang lambat, dia tunggu. Dia kata
Kalau nak tunggu ramai lambat, tunggu kedai buka, beli balik, ganti balik baru kita boleh pergi. Kedai buka, barulah beli berkotak-kotak, tak di masjid, baru dia pergi perjalanan. Tu hebat orang-orang yang terdahulu. Iman mereka tu kuat. Tu benar. Orang yang siddiq, orang yang benar. Benar keimanannya kepada Allah. Kepada Allah yang Maha Termulia itu. Habis. Ini ihsan nombor 1. Nah tu hak kita bawa tu imam hari tu. Haji Zakaria bawa pi hari tu di Petani. Hak kita pergi ziarah Tuan Guru Baba Benang Badam tu, umur 99. Tu hidup tu bukan dia ingat dunia tak tu, dia ingat nak mati, nak pergi ke akhirat. 3-4 tahun lepas saya pergi ziarah, dia kata ni baba ni duk buat urusan. Buat urusan ke apa? Duk bagi harta, dia kata. Duk bagi habis kat anak-anak sebab bapa nak mati. Maknanya dia nak mati dalam keadaan dia tak berkait dengan harta benda. Dia tak berkait dengan harta benda. Dia bagi dah beda dah, ni anak ni, ni anak ni, ni anak ni, supaya dia mati nanti tak menjadi hujah kepada dia dalam kubur nanti. Lah duk amal, duk tunggu nak mati, berzikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak pergi mana dia tak mau pergi lah, duk dalam rumah. Duk dalam rumah, keluar main surau sembahyang jemaah. Duk dalam rumah, keluar main surau sembahyang jemaah. Tu orang yang tinggi makrifahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab nikmat dunia ni mereka tak kenal. Lagu tu. Orang yang macam itulah kita kena sentiasa mulazamah. Kita kena suhbah, mendampingkan diri, berkawan kepada mereka. Moga-moga akhlak mereka itu tempeh kena kita juga. Dapat walaupun tak banyak, sikit boleh kita juga angin lepas. Ini orang yang siddiq, orang yang benar kehambaannya kepada Allah Ta'ala yang Maha Termulia. Habis itu. Orang macam-macam ni tak ramai dah di akhir zaman ni. Bukan tak ada, tapi tak ramai. Bukan tak ada, tapi tak ramai. Habis. Ini ihsan nombor 1. Kalau di Kedah ni, di Baling ada seorang nama Baba Mat Kupang. Duduklah rumah. Dulu ni mengajar banyak, mengajar kitab. Tok-tok guru hak buka-buka pondok lapis-lapis muda ni pergi mengaji kitab. Kitab hikam, mengaji juga kitab Minhajul Abidin, kitab Tasawuf Imam Ghazali. Kalau orang pergi ziarah dia tanya, mari buat apa ni? Mari ziarah. Dia kata kena ziarah, dia kata. Tak payah ziarah lah, dia kata. Baba nasihat kami ni. Tak kena sihat, tak kena nasihat, dia kata. Apa hak mengaji tu amal. Cakap tak mau banyak. Lepas tu dia kata, nasihatlah baba. Hang baru dia nasihat, jaga hati. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada zikir dan seumpamanya. Tu hati dia tu hadap kepada kematian, kepada akhirat semata-mata. Tak kalut dah dengan dunia. Ada korporat saya bawa daripada Pahang. Tengok rumah baba ni teruk, kesian. Shilling pun tak ada. Betul datuk tu kata, boleh tak bagi tahu kat baba saya nak main buat shilling. Dia kata nak main buat, mari, dia kata. Nombor telefon datuk tu pun tak ambil, apa pun dia buat tak peduli. Nak main tak main, sudah lagu tu ya. Baba Mat Kupang.
Di Greek tu ada seorang nama Tuan Guru. Kita azan dulu lah. Azan dulu, saya kita sambung insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذا سيدنا صلاة الله على سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Inilah dikatakan orang-orang siddiqin. Buat ibadah kerana Allah, tinggal kemaksiatan kerana Allah, tak ada niat, tak ada cadang hati untuk apa-apa melainkan buat kerana Allah, tinggal kemaksiatan kerana Allah Taala. Buat taat kerana Allah, tinggal maksiat kerana Allah Taala. Hal lain tak ada niat apa. Inilah orang yang benar, orang yang siddiq, benar-benar kehambaan kepada Allah Ta'ala. Tu Isa Lasik rahimahullah, dia kata apa? Mu mandi sudah, hak lain tak usah duk niat lah. Sejuk dia sejuk sendiri, basah pun dia basah lah dah mandi. Tak kena duk niat dah. Mandi sudah, dia kata. Tak payah duk niat basah, sejuk, tak payah. Dah mandi basah, dah mandi sejuk. Begitu juga dah taat, tak payah niat apa-apa. Hanya semata-mata pandang diri kita ni hamba Allah, itu Tuhan, tak. Hal lain tak payah niat. Ni nak bina keikhlasan kita kepada pengabdian kita kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita benda ni.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Habis tu ada seorang tok guru, satu hari anak murid dia tu mimpi tok guru masuk dalam neraka. Esok dia main mengaji, dia teriak. Tok guru tahan ni pasal apa hang nak teriak? Dia kata, tok guru saya kesian kat tok guru, semalam saya mimpi tok guru masuk dalam neraka. Tok guru duk mengajak kami, tok guru khidmat untuk agama, ajak kami bersungguh-sungguh. Saya mimpi tok guru masuk dalam neraka. Tok guru senyap tak kata apa. Esok mai pula dia balik, kemudian malam tu dia mimpi sekali lagi tok guru dia masuk syurga. Dia main esok dia gelak. Tok guru kata kemarin hang teriak, hari ni hang gelak pasal apa pula? Dia kata, tok guru saya mimpi tok guru masuk syurga. Tok guru dia kata begini, syurga neraka itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerja kita taat. Syurga neraka tu pekerjaan Tuhan, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita taat. Tu kerja kita. Kita buat kerja kita cukup. Kita buat kerja kita cukup. Kita yakin Allah Taala tak menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu orang yang benar-benar pengabdiannya kepada Allah yang Maha Termulia. Itu orang arif billah, sama ada nikmat ataupun ujian, mereka tetap hati mereka tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bersoal Allah Taala. Semuanya ada hikmah di sebalik apa yang Allah Taala buat itu. Ini orang yang benar. Ini orang yang benar. Kita lah ni banyak tak mau jadi hamba. Kebanyakan nak jadi nak jadi seperti kuli makan gaji. Hamba tu tak mau jadi banyak. Pasal apa kata aku tu? Buat apa duk kira pahala? Ni sembahyang ni hari ni kadang-kadang tekan kualiter maghrib 27. Isya 27. Bagi makan tadi orang boleh pahala. Duk tekan kualiter. Kemudian wakaf Masjid Badar sehari 10 boleh pahala. Tekan. Kita bukan menyigar dengan Tuhan. Kita bukan makan gaji dengan Tuhan. Kita hamba. Apabila hamba buat sudah. Kita yakin Allah Ta'ala tak sia-siakan amalan kita. Kita biar jadi hamba. Tak payah niat apa, tak payah rasa apa, buat saja apa yang Allah Ta'ala suruh. Ini yang dikatakan orang yang siddiq, orang-orang yang benar kehambaannya kepada Allah Ta'ala. Inilah ihsan nombor 1. Inilah ihsan yang tinggi sekali. Ihsan yang tinggi sekali. Semata-mata hati kita buat taat kerana Allah, tinggal kemaksiatan kerana Allah semata-mata. Yang nombor 2 kelas yang pertengahan, buat ibadah kerana nak kepada keridaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Ihsan yang bawah sekali, kita buat ibadat nak syurga, tak mau masuk di dalam neraka. Itu yang bawah sekali daripada kedudukan ihsan. Habis. Kalau buat ibadat tunjuk ke orang, dia tak masuk ihsan daripada mula lagi. Hak tu orang panggil riak, tak masuk kategori ihsan. Na'udzubillah. Hak tu bahaya. Hak ni memang kerana Allah dah hati, tak ada niat kerana lain lah. Habis. Maka inilah ihsan nombor 1 yang terbaik sekali. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah, sesungguhnya beribadahlah kepada Allah ka'anna ka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya beribadahlah kamu kepada Allah seperti kamu melihat Allah Ta'ala. Nabi kata kamu ibadat macam kamu tengok Allah. Dan
Kalau kamu tak dapat tengok Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala itu melihat kamu. Maknanya apa? Maknanya kita ibadah dengan keadaan yang terbaik, elok, ikhlaskan hati kita, ikhlaskan hati kita. Macam mana? Contohlah kita tahu seorang-seorang tu kasyaf. Berani hati kita nak kata macam-macam kat dalam hati kita. Baba Khairul cerita pengalaman dia dengan Baba Ismail sepanjang 2 kali. Yang pertama di rumah Baba saya pergi dengan Baba Khairul. Baba Khairul dalam hati dia, kalau boleh aku nak perhabis ayat Baba, ayat teh dia tu tinggal tu. Baba kata nak perhabis. Lintas Baba Allah Ta'ala buka mata hati dia, boleh tahu apa hak Baba Khairul nak. Dia kata nak perhabis. Tu satu, hak tu saya pergi. Nombor 2 di Bukhari. Dah hidang makanan ni, makanan ni, udang duk jauh. Baba Khairul kata teringin nak makan udang. Ada sama-sama teringin nak makan udang tu, Baba duk makan. Tengok Baba Khairul, hana udang. Allah. Kalau kita tahu orang yang hati kasyah seperti itu, berani tak kita nak kata kat dalam hati tak boleh? Dah kita yakin Allah Ta'ala itu melihat kita, maka hati kita ni kena jaga, kena buat yang terbaik. Ibadah kita kena buat dengan yang terbaik. Pasal apa? Sebab kita, Nabi kata, beribadahlah kamu seperti kamu tengok Tuhan. Kalau kamu tak dapat tengok Tuhan, Allah Ta'ala lihat kamu. Maknanya buat yang terbaik. Kita pergi depan raja, duduk senyap. Takkan nak pergi depan raja langut kata. Bagi orang protokol senyuh kita keluar. Apa dia kata, minta kerti adab ni. Kita pergi depan raja tu, diam. Itu ihsan, buat baik. Begitu juga kita ni beribadah, buat dengan keadaan yang elok, yang baik. Sama ada yang zahir kita mengikut mazhab Syafi'i, alhamdulillah dengan penuh tertibnya. Begitu juga adab batin kita, ikhlaskan hati kita. Minta Allah Ta'ala beri khusyuk kepada kita, minta Allah Ta'ala bagi makrifah kepada kita dan seumpamanya. Tu sebab apa? Kerana walaupun kita tak tengok Allah, Allah Ta'ala lihat kita. Allah tengok kita, Allah lihat kita. Tu kita kena jaga lebih-lebih lagi batin kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak pandang, tak nilai kepada rupa, keturunan, tetapi Allah nilai kepada hati seseorang. Kalau nilai keturunan, nanya kita ni. Kalau nilai muka, nanya kita. Orang lain segak, kita tak segak. Allah adil. Allah tak nilai kepada rupa, Allah tak nilai kepada keturunan. Tu imam tak apalah dia pergi jumpa keturunan dia raja belah petani tu. Kita belah mana? Tak tahu mengikut mana. Maka Allah Ta'ala itu maha adil. Allah tak lihat kepada rupa dan keturunan, tetapi Allah menilai kepada hati. Lepas ni kena panggil tungku lah, keturunan tungku. Tu lawak je lah, nak panggil tak panggil pun tak apa. Keturunan tu ada. Habis itu. Maknanya benih dia tu pernah di dalam sulbi raja. Lagu tu je lah. Habis. Lepas tu dah perang ke, habis lah. Puak tu ganti yang lain. Habis. Kita berhenti di situ. InsyaAllah tu lawak-lawak saja. Tapi betul dia keturunan raja betul, bukan kata lawak-lawak klaim dah. Dah jumpa dah belah sana tu. InsyaAllah Baba Ismail sejarah Ishaq akan main. Dia kata kenuri kalau tak ada apa-apa Haji Zakaria kita, dan dia akan main di sini. Kemudian Haji Zakaria lah atok dengan kawan-kawan macam mana nak atok kuliah dia tu di mana-mana tempat pada tarikh 24 25 tu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hak yang tempah buku yang pergi petani tu dah siap, sekejap lagi boleh ambil dekat Haji Zakaria kita. Wallahu a'lam.